Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak teruskan siri kita yang ketiga ni. Dalam dua siri yang lepas kita bercakap tentang pelaburan secara long term, right? Dan kita akan bercakap tentang trading juga. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada minggu ini, news tentang Alibaba. News keluar hari Sabtu Ahad weekend. China fines Alibaba rekod 2 bilion. Okay? So siapa yang follow, yang trade Alibaba, tahun lepas patutnya ada anak syarikat Alibaba ni go for listing and financial, tapi kemudian tak jadi. Jack Ma bercakap sesuatu, kemudian China authority kecil hati ke apa ke tak tahu, and then kemudian mereka mula ambil tindakan, okay, tindakan dari pihak authority di China. Dan share price jatuh daripada harga 300 jatuh lebih kurang ke paras 220, 230 lebih kurang, right? Okay, dengan keluarnya news ni sekali imbas, kalau kita baca nampak macam bad news, okay, sebab kena denda. Tapi dari segi case antara China dengan Alibaba ni, dia macam kita dah nak bagi tahu yang case ni dah ke penghujung, right? So case ni dah ke penghujung, and financial masih akan go for listing tahun ni. Jadi maksudnya Alibaba ni masih ada potensi lah. So biasa saham turun naik ni memang perkara biasa, right? Dan sentiasa ada isu-isu yang dalam pasaran. Okay, and then isu minggu lepas juga. Minggu lepas kita cerita kenapa bond yield jatuh, right? Kalau tengok siri kita yang kedua, kita cerita kenapa bond yield jatuh sejak 30 April, terutamanya bila pentadbiran Amerika, mereka umumkan akan ada lebih kurang 2 trilion perbelanjaan infrastruktur lagi, dan cara mereka nak finance tu nanti ialah dengan menggunakan tax, okay, lebih pada tax bukan isu bond. Jadi bila tak isu bond, pressure untuk yield naik ke atas tu sudah di remove oleh pasaran, jadi bond yield mula range trading. Tapi minggu lepas ada satu data PPI, Purchasing Power Index, Purchasing Producer Index, PPI, right? Data tu dia menunjukkan kemungkinan CPI yang keluar semalam akan naik tinggi juga. Okay. So hari lebih kurang hari 9 hari bulan ni mula-mula gold jatuh, kemudian dia naik, tapi Isnin Selasa sebelum data keluar semalam dia jatuh. And then bila CPI keluar, kadang-kadang pasaran ni dia nak lepaskan news saja, right? Kadang-kadang pasaran sebenarnya sudah boleh agak dah news apa yang nak keluar tu. So bila news tu keluar, maksudnya risiko tu tak ada. Itu yang semalam kita mula nampak, gold mula naik kembali, bond yield mula jatuh. Tapi sebenarnya short term memang kalau nak, ada yang suka tengok correlation, tapi kalau kita tengok short term, kadang-kadang gold dengan bond yield bergerak, dolar tak bergerak. Okay? Tapi petang semalam saya perasan memang dollar weak dululah, dollar weak, tapi gold ke bawah juga semalam. Okay, so kadang-kadang dia tak serentak. Correlation ni kalau long term memang nampak lah, kalau short term dia tak semestinya. Okay, so kita dah tulis sebenarnya di FB saya, nama tu Ahmad Sherhan, alright, dengan kita punya boss ni, sales manager kita Hanzala Osman, nota trading 11 April. Kita ada ceritakan tentang kemungkinan ini, alright. Siapa yang trade gold, kita tak berapa nampak di gambar ni, siapa yang trade gold, pasaran mungkin volatile sebelum data CPI dikeluarkan dan mungkin trending up selepas itu. Right, ini berdasarkan kepada pemahaman kita lah, right. Tapi fundamental ni kadang-kadang kita punya expectation jadi, kadang-kadang tak jadi, sama juga macam trade technical, right. Sebab apa? Sebab sentiasa ada benda yang kita tak sangka-sangka dalam pasaran. Okay? Sentiasa ada news yang market tahu, kita tak tahu. Okay, so itulah pentingnya. Kalau short term trading memang penting untuk tengok apa peristiwa-peristiwa di hadapan. Okay, so saya ada soalan daripada seorang yang dia PM kita. Dia tanya, kita anjurkan invest long term, lebihkan equity dalam pelaburan kita. And then dia tanya, adakah benda ni boleh buat tahun ini? Okay. Alright, ini satu lagi data daripada Novel Investor. Siri lepas pun kita ada tunjuk data. Ini data orang lain. Data ni tengok atas sekali, large cap stocks annual return lebih kurang 10%. Yang ini dia punya small cap 9%. Biasa kebanyakan orang punya research, small cap ni biasanya return lebih tinggi daripada large cap, tapi dia lebih volatile, right? Lepas tu kita ada emerging market. Emerging market sebenarnya dia volatile,
Trader memang sukalah tempat-tempat yang volatile untuk trade, okay? Tapi kalau long term performance dia tak begitu menarik. Yang bawah ni asset allocation portfolio ni ialah biasanya 60% equity, 40% bond, okay? Maksudnya apa? Maksudnya dana pension lebih kurang dalam yang di bawah ni lah, okay? So here dia punya return agak tinggi juga, 7%. Okay, so tapi yang kita nak cerita ialah kalau kita invest long term, benda yang kita dah boleh buat, dana pension yang kita ada tu keluarkan, invest lah dalam unit trust yang boleh go 100% equities, right? Bukan yang macam ni yang ada 60-40 ni, supaya return kita in the long run akan lebih tinggi. Okay, jadi persoalannya orang yang dah 50-an yang dah dekat nak pension tahun ni boleh buat ke tidak. Okay, so nak menjawab persoalan tu, sebab ada yang PM, kita tahu pasaran jatuh, ini data yang kita dah tunjukkan yang lepas, pasaran jatuh memang sekali-sekala, right? Dan jatuh yang besar sudah berlaku masa 2020 sebelum lebih kurang bulan Mac, okay? So jatuh yang besar dah pun berlaku, maksudnya benda yang sekali-sekala jarang berlaku sudah pun berlaku. So untuk sekarang dan akan datang memang kita dah boleh gunakan strategi 100% equities untuk investment long term kita, okay? Sebenarnya kita juga ada cerita bond market akan beritahu setahun 2 tahun sebelum recession. So bond market biasa akan bagi tanda-tanda, okay? Kalau tak tahu bond market pun kita boleh buat estimate. Biasanya 10 tahun sekali pasaran memang bermasalah. Keluar dari recession, the first 5 years tu memang selalunya pasaran cantik lah keluar dari recession, sebab semua orang macam bersih, okay? Yang berhutang pun dah di clean up. Tapi another 5 years lepas tu, inilah orang dah mula berhutang, orang dah mula hilang disiplin. Business cycle ni terjadi sebab biasanya sebab salah estimate, okay? Yang kita boleh nampak ialah salah estimate. Biasanya bila business kita boom, kita akan prepare untuk business yang lebih baik akan datang, tapi sebenarnya kita tak tahu. Kadang-kadang business ni dia tak tahu orang yang nak beli barang kita, boleh kata semua orang dah beli, right? So inilah yang terjadi business cycle secara mudah. Okay, so untuk trader, alright, dan juga long term, okay, kita sarankan yang mana boleh beli unit trust, tapi siapa yang ada cash, long term player yang ada cash, right? Yang tak suka risiko, okay, kita sarankan. Minggu lepas kita ada cerita tentang Swiss National Bank. Dia punya portfolio kita ada tunjuk, sebenarnya sekali imbas memang sebenarnya dia copy S&P 500 lah lebih kurang. Ada lari-lari sikit saham dia, tapi kita boleh nampak ni yang teratas dalam komponen S&P 500, Apple, Microsoft, and then ada Amazon, ada Facebook ada C. Nanti kita ceritalah kenapa ada A, ada C ni, right? And then ada Tesla. Dan sebab tu S&P 500 ni ada 505 komponen, dia bukan 500, sebab ada yang ada A, ada yang ada C, right? So ada Tesla, Berkshire, apa semua, okay? So untuk trader, ramai juga yang dah pernah trading index, kan? Okay, so index agak volatile, okay? So short term trader, satu yang kita sarankan ialah kalau nak trade pun pilihlah saham-saham yang dalam index, dalam large cap ni, okay? Boleh trade Apple, kalau nak volatile lagi boleh trade Tesla. Okay, kalau tak suka volatility yang terlampau volatile, trade saham-saham yang bagi dividen tinggi, contohnya macam Exxon, right? Dapat 50 sen ke RM1 lari, okay? Ini top 20, okay? Ada Nvidia, ada Walt Disney, Home Depot. Ini nama-nama yang biasa, memang siapa yang biasa trading large cap, nama-nama yang biasa lah. Okay, macam Intel yang terbaru ni harga dia sudah mula naik. Intel, saya pun belum check kenapa. Katanya ada bos baru lah, okay? So nanti kita check lah. Alright, so ini contoh portfolio yang ada lah, okay? Portfolio yang ada, yang realnya, yang kalau dalam screen tuan-tuan mungkin tak berapa nampak lah di TV, okay? Tapi sebenarnya portfolio ni ada di FB saya. Kita punya slide ni, kita punya syllabus sebenarnya datang daripada apa yang ditulis di FB, beri mandate pada diri sendiri, okay? Maksudnya kita manage sendiri portfolio kita, dan ini cara-cara yang kita sarankan, right? Okay, tema portfolio ni, ini
ke depan sikit lah, advance sikit. Tema ni adalah tema 5G, electric cars, apa ni, financial, tapi tak ada dalam ni sebab kebanyakannya non syariah, and then energy. Okay, so roughly in the end banyak dalam tu adalah company-company chips lah. Okay, ada yang kosong ni macam Facebook apa semua ni kita tak sempat nak beli. Okay, ini yang 23 Mac portfolio ni sebenarnya dah close position pun. So performa lebih kurang 10-12% macam itulah untuk 3 bulan ni. Okay, so roughly untuk long term players tu dah kira okay lah. And then nanti kita akan terangkan sebenarnya portfolio ni kita guna leverage lebih kurang 2-3 kali untuk dapat 10-15% tu. Kita guna strategi, kita copy saham-saham besar. Okay, tapi kita guna kalau di bursa orang panggil limit. Okay, biasa orang trade nak minta limit kali 3 lah, kali 5 lah, ataupun kali 10 lah. Ni kita punya limit kita kali 3 saja, paling tinggi lah. Okay, dan itu pun bergantung kepada sama ada kita selesa dengan keadaan pasaran. Okay, so nak tunjuk Apple untuk short term traders. Harga March 29 harga lebih kurang 120. Alright, so bila Nasdaq naik, dia pun naik juga. Ni nampak macam nak buat double top, tapi ada news yang terbaru kalau tak salah, dia punya boss Tim Cook bercakap tentang electric car kalau tak salah. Right, and Apple punya peranan. Okay, so ada positive sentiment dekat situ. Okay, tapi kenaikan ni 13 bahagi 120, okay, lebih kurang 10% ke atas sikit. Right, ini tanpa leverage. Okay, ini yang kita nak tunjukkan kepada forex trader. Kita tahu trader-trader kita modal kecil, sebab tu perlukan leverage 200-300, ada yang suka leverage 2000 sebab dengan leverage yang tinggi itu untuk generate return yang tinggi. Right? Tapi saham tanpa leverage yang tinggi-tinggi, saham boleh bagi pulangan yang tinggi. Right? Ini Apple sejak tahun 2009 lah. Okay? Satu lagi yang kita nak tekankan, kita boleh beli untuk long term, simpan. Maksudnya apa? Alright, 2008 dulu ada recession, okay? And then kalau siapa recall, masa inilah Steve Jobs dia perkenalkan iPhone tahun 2007 kalau tak salah. iPad apa semua ni bermula di sini, right? Tapi sebelum ada iPhone ni, produk yang kill Walkman. Siapa pernah dengar, budak-budak muda Google lah Walkman, right? Dalam 2002-2003 iPod. Okay, so itu basis kepada iPhone sekarang. Okay, and then kita juga cerita yang penting untuk faham bisnes Apple ni. Apple ni sekali imbas, apa dia buat? Dia jual smartphone. Okay, and dalam industri smartphone, Apple ni dia jual premium products. Dia jual phone yang mahal. Dia tak sibuk pun nak buat iPhone yang murah, sebab bila phone baru keluar, phone yang lama tu jadi phone yang murah dia lah. Okay, and then berbanding dengan yang jual smartphone yang lain macam Huawei, macam Samsung, produk baru yang mahal tu nampak menarik, okay, tapi dia punya phone yang murah-murah kena attack pula dengan produk-produk daripada China. Okay, so leader dalam industri smartphone masih lagi Apple. Dia belum compete lagi dengan jual phone pada harga yang murah. Dia belum buat benda tu lagi. Okay, so maksudnya inilah benda-benda yang kita nak lah. Kita bincang tentang sektor consumer discretionary. Inilah produk yang bila orang rasa ekonomi tak teruk sangat, insyaAllah mereka akan belilah. InsyaAllah tahun ni sales untuk iPhone 12 tu mungkin akan meningkat. Okay, so 2009 kita ada recession, and then keluar daripada recession, inilah kenaikan, potensi kenaikan pasaran saham long term. Beli buat tak tahu pun boleh. Right? Sebagai broker kita suka orang trade, tapi kita juga nak orang yang ada duit. Okay, kalau you letak $1 dekat sini, 2009 beli Apple dah ada 10 million lebih kurang. Okay, 12-13 juta lebih kurang lah. Okay, itu yang kita nak tunjukkan. And contoh lain, kita ada Microsoft. Dia tukar cara kita bekerja di office, right? Dengan PC kebanyakannya memang menggunakan Microsoft. Produk tu 1997, 1998 lebih kurang, and then 1990 kita ada recession,
Saya pun tak ingat sebab dia kenapa, tapi ada Iraq War yang pertama masa tu. And then tengoklah kenaikan dia. Okay, kenaikan sampai lebih kurang 98, awal 2000 dia mula tak ke mana dah. Alright. Tapi 2014-15 ni dia punya CEO yang sebelum ni kalau tak salah, dia orang mula masuk market cloud. Okay, cloud ni di Malaysia nampak tak berapa meluas lah, cloud services. Maksudnya apa? Macam bank, you punya server tu you outsource kepada orang. Okay, ini bisnes utama mereka. Tengoklah kenaikan dia lepas dia masuk kepada cloud ni. Sekarang harga 257 baru ni sebab dapat kontrak lagi. Tahun lepas dapat kontrak Pentagon. So bayangkan Pentagon, US punya office untuk defense kan, mereka outsource juga diorang punya internet. Okay, so ini Microsoft, ini contoh yang kita ada, yang ramai orang tahu memang Facebook, Alibaba, ini contoh-contoh yang baru lah. Okay. Now the next 5 years ni, company-company yang orang panggil unicorn, maksudnya bila orang melabur, dia punya value tu sampai 1 billion, terlalu pantas sekarang, terlalu pantas and terlalu banyak peluang. Okay, tapi pasaran dia memang ada masa yang senang buat duit, dan kita mungkin sedang berada dalam tu, and satu hari dia akan berhenti. Alright, satu hari dia akan berhenti. Jadi ambillah peluang sementara masa senang ni. Okay, sementara masa senang ni. Nak tahu senang tak senang, banyak kelas-kelas saham dijual sekarang. Okay, tengok FB banyak kelas-kelas saham, itu antara tanda dia lah. Okay, and kita rasa memang ada 3-4 tahun lagi sekurang-kurangnya trend ni, sebab industri macam electric cars, dia baru sahaja nak bermula, sekarang masih lagi mahal, belum lagi untuk mass, and kemungkinan nak naik tu masih ada lagi. Right, trend tu mungkin masih panjang. Okay, so cara yang kita cerita untuk long term ni disarankan juga oleh Warren Buffett. Okay, Warren Buffett ni siapa? Dia pelabur terkenal. Kalau bahagian saham, dia bermula lebih kurang umur 50 baru dia betul-betul invest dekat stock market. Tapi filosofi dia senang saja. Filosofi dia sebenarnya macam orang invest dekat property. Maksudnya kita beli ada rental. Itu filosofi dia. Sebab tu dia sebenarnya tak suka counter teknologi, sebab dia tak boleh buat estimate yang macam tu. And sekarang di pasaran saham yang naik ni memang counter teknologi, orang kata mahal, tapi bila earnings masuk dia nampak jadi murah. So market memang berbeza. So orang macam Warren Buffett, dia akan invest bila dia dapat macam dividen yang predictable, dia suka macam tu. Tapi dia ada fund manager dia jugalah sekarang ni yang manage fund dia. And fund dia kalau tak salah memang 40% Apple lah yang dia pegang. Right? So Apple yang buat naik banyak untuk dia. Okay, so dia juga memang strategi dia membeli. Satu pesanan yang kita kena ingat, beli kalau boleh 30% daripada value. Right, saya rasa kita ada cerita video yang lepas, tapi value ni kita bukan expert lah nak kira value. So kita tukar sikit, beli bila pasaran saham tengah jatuh. Sebab logiknya ialah masa pasaran saham tengah jatuh itulah kita akan dapat harga diskaun. Sekarang pasaran saham tengah panas, untuk long term player memang tak sesuai. Okay, ini untuk short term trader, okey lah market macam ni, enjoy. Okay, untuk trade, tapi untuk long term player memang tak sesuai lah. Alright, so ini sebenarnya gambar yang saya prepare nak jawab persoalan tadi. Kita dah bagi tahu sekali-sekala saja recession berlaku, and the last big recession dah lepas pun. Okay, so maksudnya kita dah boleh all out untuk long term players. Okay, so ini yang another efficient frontier. Gambar ni ada jelas sikit, 100% bond, okay, di mana pension fund biasanya 60%, banyak juga yang dah 50% bond, 50% stocks. Alright, tapi yang untuk long term boleh 100%. And siapa yang ada duit buat sendiri, masuk 100% ke equity. Right, sebab in the long run 10 tahun 15 tahun memang equity akan bagi return yang lebih berbanding bond. Itu dulu. And then macam mana nak buat stock pick, kita dah tunjuk contoh. Cari saja yang dalam indeks S&P 500 ataupun indeks Dow Jones, sebab kita cerita large cap juga kan, Dow Jones ataupun yang dalam Nasdaq 100. Okay, and ataupun yang
yang sedang dalam trend sedang nak menaik, contoh electric cars, 5G, right? And memang banyak bisnes yang kita tak tahu potensi dia until it happen lah. Bila terjadi, kita tahu 5G coming, internet akan laju, nanti akan ada bisnes yang sesuai dengan keadaan tu nanti, right? Yang kita mungkin tak terfikir sekarang. Contoh benda yang kita tak terfikir tapi sedang berlaku, and company nak go for listing pun, the cryptocurrency punya trend, right? Memang kita tak terfikir. Macam orang tulis white paper 2008, and then kemudian 2012 saya study benda tu, saya pun tak faham. 2017 baru kita betul-betul faham. And then saya tulis tentang kenapa tujuan Bitcoin ni diwujudkan. Sebenarnya sebab kita dalam pasaran memang sudah ada rumours, bila ada krisis, dolar tak cukup, alright, so perlu ada jalan keluar untuk mencantikkan pasaran kewangan, untuk memperbaiki, alright, sistem yang ada, right? So memang ada ura-ura nak gunakan currency yang lain daripada dolar, tapi tiba-tiba ada orang produce white paper, Satoshi Nakamoto, dia produce white paper tentang Bitcoin. Okay, so malam ini kita nak tengok Coinbase, the first crypto exchange, right? Coinbase ni valuation orang kata ada yang target 100 billion, pricing estimate so far 250, lebih kurang 63 billion. So opening kita tak tahu lagi, opening kita tak tahu, itu reference price yang diberi oleh Nasdaq. Dan oleh kerana Coinbase ni dah go for listing, dia buka lagi peluang yang lebih besar. Maksudnya apa? Banyak orang yang skeptik, yang tak percaya, yang masih risau benda ni scam ke apa ke, right? So bila dah listing, maksudnya belakang tu regulators pun dah ada memerhati. Memang regulators memerhati dari dulu, cuma orang tak faham. Okay, jadi inilah antara sebab yang kita rasa kenapa stock market sekarang tinggi, right? Naik tinggi sebab dia bring up valuation untuk semua yang terlibat. Contoh yang buat chip macam Nvidia, yang miningnya kan, macam Alibaba, saya check, saya pun tak pasti Alibaba dia ada ke dalam mining, kumpulan mining ni. Okay, tapi Coinbase ni bila listing, dia bagi peluang untuk orang revalue ke atas lah harapnya. Okay, revalue industri ini, dia beri peluang pasaran untuk menilai industri ini. Okey, mungkin bahasa tu susah nak faham, akan datang kita akan cuba cakap dengan lebih mudah. Alright, so saya prepare gambar macam banyak, okey, tapi nampaknya hampir 25 minit. Okey, yang kita nak tekankan ialah untuk short term trader, memang boleh trade. Okay, memang boleh trade. Volatility ni memang sesuai untuk kita trade. Okay, jadi ambil peluang. Okay, untuk di MFM Securities ni kita ada ramai MIB dan IB. Kalau anda dah ada account, hubungi mereka. Kalau perlu nasihat, minta mereka hubungi saya lah ataupun management. Okay, kita boleh beri nasihat cara long term. Kalau short term trading, ramai kawan-kawan MIB, IB kita yang pandai. Memang ramai yang pandai. Tanya mereka lah. Okay. Alright, so itu sahaja untuk minggu ini. Kalau ada tersasul apa-apa soalan-soalan lain, boleh kemukakan di bawah. Alright, boleh baca dulu apa yang kita nak present di FB saya lah. Beri mandate pada diri sendiri. Assalamualaikum.